syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Pertama-tama sekali kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadраtillah Subhanahu wa taala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah Subhanahu wa taala pada kita pada pagi ini untuk kita menyambung kuliah pengajian kitab kita, iaitu kitab Hidayatus Sibyan fi Ma'rifatil Islami wal Iman, yang moga-moga dengan pengajian kita ini akan mengelokkan lagi perkara-perkara dan hal-hal yang berkait dengan urusan agama kita, terutamanya hal-hal ibadah, sehingga menjadikan ibadah kita itu ibadah yang sempurna dan akhirnya kita diambil Allah dalam keadaan yang sempurna dan akhirnya ditempatkan kita semua di dalam syurganya yang sangat sempurna nanti di hari akhirat kelak, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengerusi masjid dan seluruh saf kepimpinannya, para imam, para bilal, tuan-tuan siap yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, yang amat-amat disanjungi para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang hadir pada pagi ini, mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini, sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya. Yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita sambung kitab Hidayatus Sibyan Jawi Lama pada muka surat 8 pada baris yang ketiga dari atas dengan tajuk yang baru. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab Kitabus Shalah. Tajuk dia Kitabus Shalah. Dia dalam bab tajuk ni dia ada 3 peringkat. Paling besar sekali dipanggil kitab. Bawah daripada kitab dipanggil babun, bab. Bawah daripada bab dipanggil faslun, fasal. Dia tu dia punya susunan lah. Jadi bila kita tengok dia kata kitab, maknanya ini tajuk paling besar sekali. Ini tajuk paling besar. Jadi maksudnya dalam kitab ni nanti dia ada bab-bab pula. Ada bab-bab yang kecil. Dalam bab-bab tu pula dia ada fasal-fasal yang lebih kecil ni. Jadi dia punya turutan tu macam tu. Jadi kata musannif, ini suatu kitab pada menyatakan hukum sembahyang.
Jadi tajuk besar ni, bab besar ni nak cerita tentang hukum sembahyang. Okey. Kalau kita tengok susunan Tuan Husin Kedah ni cantik. Dia susun kitab dia ni. Sebab mula-mula dia susun bab akidah. Mula-mula kita mengaji berbulan-bulan dari bila ni? Lepas PKP ke bila? Kita mengaji bab tauhid, bab akidah. Sebab apa? Sebab dia mengikut kaedah rukun Islam. Rukun Islam yang pertama apa? Mengucap 2 kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi untuk memahami kalimah syahadah tu, asyhadu an la ilaha illallah tu, kena faham perkara-perkara yang berkait dengan Allah, yakni sifat-sifat Allah. Untuk orang cakap apa, menyempurnakan kefahaman syahadah kita yang kedua, iaitu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kena kenal pula sifat-sifat Rasulullah. Maka dia ajar pula sifat Rasulullah. Jadi bila kita dapat kuasai kedua-dua ni, sifat-sifat Allah dan sifat-sifat Rasulullah, yang kita belajar akhir semalam dan yang kita gabungkan jumlahnya jadi 50, maka itulah yang melengkapkan rukun Islam kita yang pertama, iaitu mengucap 2 kalimah syahadah. Kemudian dia masuk kitabus solah, bab semayang. Bab semayang ni duduk dalam rukun Islam yang kedua, menunaikan solat 5 waktu sehari semalam. Nanti tengok pula habis bab solat, Tok Syekh masuk pula bab zakat, bab puasa, ikut kaedah rukun Islam. Sebab rukun Islam itulah yang paling asas bagi seseorang Islam. Kalau itu pun dia tak tahu, macam mana dia nak mengaku dia tu Islam? Baik. Jadi dia kata ini suatu kitab pada menyatakan hukum semayang. Bermula makna semayang. Semayang tu kena faham dulu apa makna dia. Main-main semayang aja. Orang kata semayang. Yalah betul dah semayang. Semayang tu boleh. Apa makna semayang? Kan, semayang ni bahasa Melayu. Bahasa Arab dia tak sebut semayang. Kalau kita pergi Mekah ke Madinah, kita kata hayya semayang, tak faham Pak Arab. Kalau hayya solah, dia faham. Semayang apa dia semayang? Semayang cakap Melayu, cakap Arab solah. Kenapa disebut semayang dalam bahasa Melayu? Dia ambil daripada perkataan sembah dan yang. Sembah tu apa? Biasa tak tengok kadang-kadang orang buat apa nama, filem kan, dia tulis itu mempersembahkan tayangan perdana. Apa maksud mempersembahkan? Maknanya dia nak mempamerkan filem dia tu pada orang. Aku persembahkan persembahan ini, contoh. Itu makna perkataan sembah. Jadi bila sebut sembahyang, kita mempersembahkan amal ibadah kita ni, kehambaan kita ni, ubudiyah kita ni kepada Yang Maha Kuasa, Yang Maha Esa. Itu jadi singkat dia jadi sembahyang. Menyembah, mempamerkan, menunjukkan kehambaan kita kepada Allah. Sebab perbuatan di dalam solat ni semua adalah perbuatan ubudiyah, perbuatan kehambaan, menunjukkan kehambaan, kerendahan diri, iaitu dengan rukuknya ditundukkan kepala, lagi-lagi pula dengan sujudnya direndahkan kepala sampai tahap lantai, cium lantai tu pun. Kan? Saya nak tanya, di waktu lain selain solat, ada tak kita cium lantai? Selain daripada solat, waktu kita pergi pejabat, nak masuk pejabat, ada cium lantai? Kan? Waktu lain kita tak cium lantai. Waktu semayang ni kita cium lantai. Seandainya kalau manusia itu tak solat, bila masa dia nak tundukkan diri dia, maka dia akan jadi sombong dan sombong dan sombong. Semakin sombong, semakin sombong. Sebab kepala dia sentiasa di atas. Tapi bila solat, tak kira hang tu siapa. Baik hang agung, baik hang sultan, baik hang raja, baik hang tu Perdana Menteri ke, ketua apa nama polis negara ke, tak kira lah pangkat tinggi besar mana, orang tabik hormat sekalipun, saat kamu solat, kamu akan sembamkan muka kamu di atas lantai. Sehebat mana pun, wajah kacak macam mana pun, handsome macam mana pun, sembam muka atas lantai. Itu menunjukkan, itulah namanya ubudiyah, kehambaan kita kepada Allah. Itu. Lepas tu orang yang tidak solat, musuh Allah dan Rasul. Kenapa musuh? Dengan tak solat dia itulah dia dikira sombong kepada Allah, kerana tidak menundukkan dirinya kepada Allah. Itu. Orang tak semayang ni jahat.
Nanti kita baca dalam kitab ni, Tok Syekh cerita pasal orang tak semayang ni macam mana nak buat kat dia. Jahat ni orang tak semayang ni. Tapi kita nak siap hormat lagi orang tak semayang. Siap lantik jadi YB. Padahal tahu dah dia tu jenis tak semayang. Kan? Tapi pilih buat jadi pemimpin lagi. Cium tangan sampai tiak cium. Cium buat apa orang tak semayang? Kan? Orang jahat, orang hina, musuh Allah, musuh Rasulullah. Bermula makna semayang. Tu nak kena faham makna semayang. Pada syarak. Jadi semayang tadi cakap Melayu, cakap Arab ni solah. Solah kalau dalam erti bahasa dia, solah itu makna rahmat. Semayang ni maknanya rahmat. Itu dari segi bahasa. Adapun dari segi syarak, syarak ni apa yang dikehendaki oleh Quran dan hadis, iaitu kata Tok Syekh, aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri wa muhtatamatun bitaslimi bisyaraiti. Kalau kita Jawi tu tolong betulkan, bukan bisyaraita. Ta tu patut baris bawah. Bisyaraiti sebab ada huruf ba, haraf jar, maka patutnya baris bawah. Bisyaraiti makhsusatin. Tu. Kalau Rumi saya tak tahu dia tulis apa. Habis dia baris bawah dah. Bisyaraitin. Bisyaraitin makhsusatin. Bukan Tok Syekh salah baris, ini bahagian percetakan mungkin tersilap. Jangan kita salahkan guru lah. Guru alim dah. Baik, tapi salah baris je. Itu bukan sakat salah baris, salah hukum tu kot. Kan? Aqwalun. Apa makna aqwalun? Artinya akwal ni diambil daripada perkataan qala. Qala berkata, akwal makna kata-kata. Jadi beberapa perkataan, jamak dia. Jadi beberapa perkataan. Wa af'alun, dan af'al ambil daripada perkataan asalnya fi'lun, fi'il, perbuatan. Af'al, perbuatan-perbuatan, dan beberapa perbuatan. Wa tu dan. Muftatahatun, muftatahatun ambil daripada perkataan fataha. Fataha makna buka. Muftatahatun yang dibuka ataupun yang dimulai. Yang dimulai akan dia bit takbir. Bi tu dengan at-takbir, takbirlah, dengan takbir. Beberapa perkataan dan beberapa perbuatan yang dimulai akan dia dengan takbir. Takbir mana? Takbiratul ihram. Okey. Wa dan muhtatamatun, muhtam ambil daripada perkataan khatam. Khatam maknanya penutup. Kan? Khatamun nubuwah. Kan? Apa nama khatam? Khatam maknanya tutup. Dan ditutup ataupun dan diakhiri ataupun dan disudahi bitaslim, bi dengan at-taslim. Taslim ambil daripada perkataan salam, maknanya ditutup atau disudahi dengan salam. Bi syaraitin, bi itu dengan, syaraitin ambil daripada perkataan syarat. Syarat satu, kalau syaraid itu maknanya syarat-syarat, dengan beberapa syarat. Itu maksudnya, maknanya ada banyak syarat dia. Makhsusah, bukan susah kan. Makhsusah tu ambil daripada perkataan maksus. Maksus ambil daripada perkataan khusus. Khusus maknanya yang ditetapkan, yang tertentu, yang telah ditetapkan oleh syarak, oleh Quran dan hadis. Itulah makna semayang. Jadi makna semayang ni apa dia? Kita tengok balik satu persatu. Aqwalun, beberapa perkataan. Makna dalam solat mesti ada perkataan yang dibaca. Jadi dari sini mazhab kita Al-Imam Syafi'i mewajibkan semayang itu mesti dibaca perkataan, dilafazkan. Dan bila disebut lafaz perkataan, syarat dia mesti ada suara. Dipanggil sautun, makna suara. Bila ada suara, maka wajib suara itu didengar oleh telinga sendiri. Itu mazhab kita Imam Syafi'i. Maka bila semayang, kita kena bunyikan bacaan semayang tu sekira-kira telinga sendiri wajib dengar. Allahu Akbar. Itu baca apa? Fatihah ataupun doa iftitah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Sekurang-kurang telinga sendiri dengar.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Tak boleh putus. Kalau dia ada dua. Kalau ia rukun, kalau tak dengar di telinga sendiri, rukun tu tak sah. Bila rukun tak sah, semayang tak sah. Kalau barang sunat tak dengar di telinga sendiri, cuma luput fadilat pahala dia, pahala tak dapat, tapi semayang sah sebab barang tu barang sunat. Ya ke Ustaz? Ya, tak nak dengar pun. Nak dengar macam mana kalau duduk main tengok TV, tengok drama kan? Benda-benda macam ni kena mengaji. Kena cari ilmu. Tak ada di masjid, cari di pondok. Kita yang kena cari ulama, bukan ulama cari kita. Kita yang kena cari Islam, bukan Islam cari kita. Nak? Gitu. Baik, tu dia. Beberapa perkataan, jadi kena sebut. Kena dengar di telinga sendiri. Lagi-lagi perkara yang berkait dengan rukun. Kalau sunat tak apa lagi, rukun wajib. Wajib dengar tu pula setiap hurufnya. Kalau putus, dikira tak dengar. Contoh, macam takbir. Kadang-kadang kan orang buat Allah Akbar, putus. Hu tak dengar, ak tak dengar. Takbiratul ihramnya tak sah. Bila takbiratul ihram tak sah, takbiratul ihram termasuk di dalam rukun semayang. Benda yang wajib dalam semayang. Maka tak sah semayangnya. Loh, betul Ustaz. Kenapa? Lama dah saya buat macam tu Ustaz. Berapa lama dah? 40 tahun. Habis tu, qada lah semula. Dia kata qada. Habis nak macam mana? Semayang tu tak sah. Kena buat lain. Kena ganti lain. Lo apa? Ni penting mengaji ilmu. Lepas tu orang suruh mengaji dari kecil. Lepas tu Nabi kata talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Tuntut ilmu itu wajib atas tiap-tiap orang Islam. Bukan jadi Islam aja, wajib menuntut tentang Islam tu. Ini sibuk mengaji soal matematik sains, bukan salah. Tapi agama patut didahulukan. Ini dunia didahulukan. Lepas tu bila dah kena qada, baru nak terkejut. Macam mana? Kena buat je lah. Kan? Kalau tak dikira berhutang dengan Allah. Tak apa, tak nak buat, silakan, tak payah qada. Tapi nanti dia yaumul akhirah, di hari akhirat menjawab depan Allah Taala. Tu je, kan? Gitu. Beberapa perkataan dan wa af'alun, beberapa perbuatan. Malah dalam solat itu dia ada perbuatan-perbuatan dia. Maka dari sinilah kata ulama, dalam solat dia ada rukun qauli. Qauli itu ambil daripada perkataan qaul, perkataan. Dia ada rukun perkataan. Dan dia ada juga namanya rukun fi'li. Fi'li ambil daripada perkataan fi'lun, yakni maknanya perbuatan. Ada rukun perbuatan. Jadi perbuatannya kena betul. Rukuk kena betul yang dinamakan rukuk. Macam mana rupa rukuk? Ini rukuk macam-macam rupa kita tengok. Iktidal macam mana iktidal. Sujud macam mana sujud. Tu semua kena belajar. Nak duduk macam mana duduk, antara dua sujud macam mana duduk, ada dua. Satu namanya iftirash, satu namanya tawarruk. Tu kena tahu. Yang ni macam mana? Bukan sembahyang ni main ikut-ikut orang aja. Kan? Tengok orang buat, dia buat. Itu yang jadi tahiyat akhir kepala sengit. Baca dalam kitab fiqah, mana satu kitab yang sebut kalau tahiyat akhir kepala kena sengit? Cuba jawab. Cuba bagi tahu kitab fiqah mana sebut gitu. Tapi berapa ramai orang kita buat gitu. Tahiyat akhir sengit balik. Tak ada pun dalam kitab fiqah kata hendaklah kamu sengitkan kepalamu, dan lebih afdal kalau sengit kepala tu, letak kepala tu di bahu kawan sebelah. Ada? Tak ada. Tapi berapa ramai duduk sengit, dia main lap situ. Tegaklah kepala. Melainkan tak boleh nak imbang, itu cerita lain kan. Dan dia berat sangat, kalau dia tegak tumbang Ustaz, dia kata tak apalah, tu cerita lain. Ini dia elok kuru keding ya. Apa sengit juga dah ikut-ikut orang, tengok orang buat dia buat. Itu mazhab sengit. Mazhab Jepun ada tak jenis hangguk kepala. Dia nak bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, bila dia pandang depan ambil Assalamualaikum.
Dia hangguk dulu, tercampak kopiah ke depan. Tu imam terkejut, kopiah siapa ni? Nah, siapa suruh hangguk? Kitab mana kata hangguk? Aduh. Nah, saya tengok orang buat, tu masalah tu. Adalah tengok orang buat. Ambil dengan ilmu lah, bukan ambil dengan tengok orang. Ambil dengan ilmu. Nampak? Macam saya apa nama? Bawa jemaah pergi umrah kan. Saya pesan dengan jemaah. Ingat sebab sembahyang dekat Masjidil Haram, dekat Masjid Nabawi ni orang ramai. Jadi saya pesan. Saya dah, kalau apa nama saya tak sebut, nanti Allah persoalkan saya. Saya sebut, saya siap. Jangan sesekali lalu depan orang solat. Hadis jelas. Totok-totok sahih. Jelas hadis Nabi kata. Kalau dia tahulah azab orang yang lalu depan orang sembahyang, nescaya dia sanggup tunggu 40 tahun tak lalu depan orang sembahyang. Dia sanggup tunggu, berdiri lama. Kan? Sebab teruknya azab lalu depan orang sembahyang. Sehingga Nabi kata kalau orang tu lalu juga, kita boleh tumbuk dia atau tolak dia. Kan? Sahabat tanya kenapa tolak dia? Nabi kata kerana dia adalah setan. Orang lalu depan orang sembahyang ni setan. Nampak? Tapi kita pergi sana, pergi Mekah, Madinah, tengok berapa ramai Pak Arab lalu depan orang sembahyang, relax. Jadi nak ikut Arab ke nak ikut Rasulullah? Nak ikut Arab ke nak ikut ilmu? Jadi bukan ikut orang, ikut ilmu, kefahaman kita mengaji. Bukan ikut orang. Walau nama dia Pak Arab, kadang-kadang bukan dia mengaji pun, dia Pak Arab je, bangsa dia Arab. Tapi belum tentu dia mengaji. Ya. Kalau depan orang sembahyang, kan sejadah. Jadi letak ke sejadah pun boleh juga. Ya. Itu kena faham apa maksud depan. Saya tak hurai dalam lagi. Jadi maksud depan orang sembahyang tu ada had dia. Ada sutrah. Tu kena ada sutrah. Sebab tu kalau kita sembahyang sunat, afdal kita ambil sesuatu benda yang ada penghalang di hadapan. Contohnya tiang. Sebab tu kalau tengok orang alim, bila dia sembahyang sunat, dia tak sembahyang tengah-tengah. Dia sembahyang di belakang tiang, belakang dinding. Sebab dia ngaji dah. Jadi tiang tu akan jadi sutrah. Sutrah tu makna penghalang. Bila sudah ada tiang, orang boleh lalu depan dia. Begitu. Kalau di belah tanah Arab, dia letak macam kayu tu, macam rehal. Dia letak depan. Ataupun kadang kita letak beg. Sebagai ini tanda sutrah, ini kawasan had aku solat. Depan tu hang boleh lalu. Tapi kat kawasan aku letakkan had, tak boleh lalu. Yelah, belum habis lagi. La ilaha illallah. Tunggu saya cerita dulu. Jadi itu salah satu sutrah. Jadi ulama contemporary dia bahaskan lagi. Sutrah kalau ikut asal syarat sutrah, dia ada syarat. Berapa tinggi, berapa panjang, dia ada syarat dia. Kemudian di bahagian contemporary ni, bahagian moden ni, ulama bahas. Kalau nak bawa sutrah tu ke mana-mana, payah pula bawa kayu tu. Jadi ulama bahas, kita bawa sejadah. Maka sejadah tu menunjukkan itu petak kawasan dia sembahyang. Maka jangan langkau dia punya petak. Begitu juga dengan garis. Asalnya sembahyang mana ada kapet bergarisan ini? Zaman Nabi mana ada? Ada zaman Nabi ada kapet, ada garis macam ni? Tak ada. Hari ni ulama contemporary dia fikir. Dia buat bentuk garis, maka garisan ini dipanggil sutrah. Maka bila kita sembahyang, had garisan itu tak boleh lalu. Tapi lebih daripada garisan, boleh lah. Jadi kalau orang tu sembahyang kat situ, tengok bahagian mana had dia, tempat dia sujud tu. Situ kawasan kita tak boleh lalu. Depan situ boleh lah. Tapi betul-betul ni dia diri sini, dia lalu kat depan gini. Gitu. Baru itu tak boleh. Sebab itu betul-betul lalu di tempat dia nak sujud. Tempat dia nak sembahyang. Gitu. Betul, itu bab sutrah panjang lagi sebenarnya. Betul Haji tanya tu. Tapi itulah namanya ilmu. Kalau nak lebih dalam, kena mengaji lagi banyak. Bab sutrah saja ada kat tebal ni perbahasan dalam kitab fiqh. Dalam bab sutrah penghalang dalam bab sembahyang. Jadi ilmu agama ni bukan bermudah-mudah. Bukannya belajar hari ni senang terus faham. Kalau tak adalah ulama mengaji sampai bertahun-tahun. Kadang sampai 10 tahun mengaji, 20 tahun mengaji, 30 tahun mengaji. Itu pun dia kata aku belum alim. Ini pula kita setakat ngaji kuliah bulanan sebulan sekali.
Lepas tu kita nak condemn orang alim, nak condemn tok guru, nak condemn ulama, nak condemn ustaz. Fikir-fikirlah kan. Gitu. Dah. Baik. Jadi itu beberapa perkataan dan beberapa perbuatan yang dimulai akan dia, dan sembahyang tu dia mesti ada beberapa perkataan, beberapa perbuatan, dan semua perbuatan solat itu dia dimulai dengan takbiratul ihram. Okey. Kenapa dinamakan takbiratul ihram? Takbir, okey, apa makna takbir dulu? Kita kena faham satu-satu. Takbir, apa maksud takbir? Takbir artinya Allahu Akbar, tu takbir. Kalau Allah saja tu belum takbir. Kalau perkataan Allah itu kan takbir. Allah ialah lafzul jalalah ataupun ismul a'zam, nama yang, ataupun ismul a'zam, nama yang paling agung. Sebab nama Allah kan banyak. Allah. Okey. Itu baru Allah. Kalau akbar, akbar bukan takbir juga. Akbar artinya isim tafdil. Ambil daripada perkataan kabir. Kabir artinya besar. Isim tafdilnya akbar. Jadi kabir besar. Kalau akbar yang paling besar ataupun yang maha besar, yang amat besar, gitu. Maka bila digabungkan dua perkataan ini, Allah dan akbar, baru dinamakan takbir. Allahu akbar, takbir. Jadi tak ada orang takbir Allah. Mesti orang bila sebut takbir Allahu akbar. Dan tak ada pula orang bila sebut takbir subhanallah. Nampak hangat tak mengaji tu. Bukanlah dosa disebut gitu, tapi orang sebut takbir lah. Kalau subhanallah tasbih, dia setiap zikir tu dia ada nama. Dia ada nama-nama dia. Kalau subhanallah tasbih, kalau alhamdulillah tahmid. Itu ada nama-nama dia. Jangan main pakai ikut hentam saja. Jadi takbir Allahu akbar. Jadi kalau ada orang dia tak suka, dia kata jangan takbir-takbir. Saya ada pernah sekali, tapi lama dah, ni cerita lama dulu, di sebuah masjid kan. Kat masjid tu adalah seorang ni, dia semangat dah sikit kan. Habis semayang dia takbir Allahu akbar, jemaah sambut. Satu hari kan, tiba-tiba pengurusi, tak pernah pengurusi duduk depan, tiba-tiba pengurusi duduk depan hari tu. Dia duduk depan, dia ambil mic, dia betul dia marah. Dia kata mulai hari ni saya tak nak dengar, jangan lagi takbir-takbir dalam masjid. Tak boleh takbir. Habis semayang lagi nak sebut benda subhanallah. Orang baca subhanallah, pengurusi kata tak boleh takbir. Sebab dalam semayang ada takbir. Macam mana? Kenapa jadi meluat dengan perkataan takbir? Hang bak politik lah, suka hati kamu lah. Tapi ini Allahu Akbar. Jangan sabitkan dengan masalah politik kamu. Politik cerita lain, itu lantak kamu. Kamu nak sokong parti mana, lantak kamu lah. Tapi ini Allahu Akbar. Jangan sebabkan kamu fanatik dengan politik sehingga kamu benci satu perkataan atau satu benda yang datang daripada Islam. Akhirnya kamu benci dengan lafaz Allahu Akbar kan. Kamu nak benci parti mana kamu nak benci, lantak kamu lah. Tapi kamu benci Allahu Akbar, kamu dah berperang dengan siapa sebenarnya? Kamu bukan berperang dengan parti tu, kamu berperang dengan Allah sendiri. Sebab kamu benci perkataan Allahu Akbar. Kok mana gitu? Biarlah orang nak takbir. Takbir ni maknanya dia membesarkan Allah, dia yakin dengan Allah. Malam tadi sebelum nak tidur dapat berita daripada sahabat-sahabat tentera mujahidin Palestin kita, Hamas dengan apa nama Al-Qassam kan, dah berjaya merampas beberapa pengkalan-pengkalan tentera Israel, sehingga dapat kita kebal apa. Israel punya takut sampai bawa lari jet pejuang ni. Dan beberapa pemimpin-pemimpin Israel ada yang ditangkap dan ada yang ditembak mati. Malam kejayaan. Kita dengar dia orang punya takbir pun naik bulu roma. Semangat. Takbir dengan rasa berjuang sungguh-sungguh, mengalir darah kot kepala ni, tak sama dengan kita takbir nak semayang subuh. Tu kita sini kan, sambil nguap Allah. Ngantuk lagi. Itu nah, depa punya takbir dengan sebab berjuang Allahu Akbar. Yakin berderau darah perjuangan kat dalam tu
Nah, ni kejayaan yang kita kena syukurkan. Sebab tu ada pesanan daripada tok-tok guru kita suruh baca kunut nazilah sebagai minta pertolongan Allah, semoga Allah memberikan kemenangan kepada tentera Islam kita yang sedang berjuang di Israel sana tu. Bibit-bibit kemenangan Islam semakin nampak, semakin jelas. Ada seorang sahabat saya, dia bagi tahu, kata dia hampir-hampir macam nak yakin, dia kata. Hampir-hampir macam nak yakin, dia kata Imam Mahdi tak lama lagi dah. Imam Mahdi tak lama lagi dah, dia kata. Kan? Hampir-hampir macam nak yakin sebab bukti dah semakin banyak. Satu. Kalau orang mengaji hadis, dia nampak lah. Sebab dalam hadis banyak Nabi bagi tahu. Kan? Tanda-tanda dia macam mana, ciri-ciri apa semua. Macam mana sebelum dia lahir tu atau sebelum dia akan munculkan diri, apa akan berlaku. Benda tu dah banyak berlaku. Jadi kemungkinan, wallahu alam, apa-apa pun semuanya terserah kepada Allah. Cuma nak tak nak, kita kena sentiasa bersiap sedia sahaja. Bila-bila masa pun boleh berlaku. Baik. Tak apa dah, kita mengaji ni sebagai persediaan kita lah. Dengan mengaji ni, kita akan, orang cakap apa, kita akan kenal mana yang benar dan mana yang salah. Tak usah sibuk nak cari Dajjal keluar kot mana. Ni dia siasat. Dia buka Google Map, dia cari mana Dajjal keluar. Silat-silat Dajjal keluar belakang rumah dia lagi. Dia tahu. Jadi tak usah sibuk nak cari Dajjal keluar kat mana. Kita cari ke tak cari, Dajjal tetap akan keluar kat. Jadi yang kita nak kena cari ni ilmu agama. Supaya kalau Dajjal keluar, kita dapat berpegang dengan ilmu agama yang kukuh. Sehingga kita tak terpedaya dengan fitnah yang datang daripada dia nanti. Gitu. Ini sibuk pergi cari. Baik. Sibuk-sibuk cari, mengaji tidak lah macam mana. Akhirnya Dajjal keluar, dia ikut Dajjal. Bahaya situ. Yang dimulai akan dia dengan takbiratul ihram. Dan ihram apa maksud pula? Bukan ihram pergi haji umrah tu. Walaupun perkataan ini sama, memanglah. Sebab ihram itu ambil daripada perkataan haram. Dan memang bila kita berniat ihram, pakai kain ihram pergi buat umrah tu, memang dia maksudnya haram. Maknanya ada benda yang asalnya halal tapi dah jadi haram. Sama juga di sini. Takbiratul ihram artinya takbir yang haram. Apa takbir haram pula? Maksud haram ni, kita orang Melayu ni bila sebut haram nampak negatif terus. Padahal haram tu maksudnya inilah dia punya sempadan. Sebelum kita takbir tu masih lagi halal. Lepas takbir, sesuatu yang halal sudah jadi haram. Contohnya makan. Makan sebelum kita sembahyang halal tak? Halal lah, tapi makanannya halal lah. Jangan makan babi. Kan? Makan ayam, makan ikan, halal. Tapi bila kita sudah Allahu Akbar, ada terselit udang kat celah gigi tadi makan. Dia pun, tu imam baca surah panjang, lama sangat. Dia main lidah. Dapat keluar gigi telan, batal sembahyang. Sebab apa? Sebab bila dah sembahyang, makna perbuatan halal yakni makan tu sudah berubah menjadi haram. Haram tak boleh makan. Makan juga batal solatnya. Itu dipanggil takbiratul ihram. Takbir yang haram. Apa haram? Benda yang sebelum takbir hanya halal, kemudian bila dah takbir berubah menjadi haram. Tak boleh buat. Tu maksud haram. Tak boleh buat. Buang boleh lah. Sebab yang tak bolehnya makan. Memang sebab itu antara hikmah kenapa poket duduk di sebelah kiri. Pernah tak kita tanya? Kan? Kita tak tanya yang tu, kita duduk tanya bila duit bantuan dapat. Duduk sibuk bahagian dunia. Kita tanya bahagian agama. Kenapa lah jumlah poket juga? Supaya kalau kita nak meludah, kita akan ludah di sebelah kiri. Jatuh dalam poket. Tu dia dekat, senang. Tapi biar tepat, jangan tak masuk. Masuk poket kawan sebelah. Poket itu. Itu belah kiri. Kan? Sebab bahagian ludah ni sunat belah kiri. Kan? Gitu. Tu dia. Baik. Dan itu takbiratul ihram, takbir yang haram dah jelas. Dan disudahi akan dia dengan salam. Dan solat ni semua perbuatan kita ni akan ditutup akhir sekali dengan salam. Mana salam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ditutup dengan salam. Barulah itu semua dinamakan solat.
Kan? Jadi kalau solat dia tergantung, tak sampai salam. Maknanya solat dia tak solat tu. Tak sempurna lah solat. Sebab nama solat mesti mula dengan takbir, tutup dengan salam. Baru nama solat. Okey. Yeah. Air liu tak apa. Air liu dimaaf. Kalau air liu tak telan nanya kita. Kan? Kumpul sikit, tui. Kumpul sikit, tui. Asyik meludah lah pula. Kan? Dah. Air liu dimaaf. Air liu perkara yang dimaaf. Sebab air liu memang dia duduk dalam mulut je. Ada pun makanan ni, benda yang daripada luar masuk dalam mulut. Tapi kalau kita telan air liu kawan kita, mau tak boleh. Baru batal sembahyang. Sebab benda daripada luar masuk dalam. Tapi air liu kita memang duduk dalam dah. Tak ada masalah. Sama macam bab puasa. Bab puasa, dah salah nak telan air liu. Tak salah sebab dia memang duduk dalam ni dah. Walau 1.5 liter. Dia kumpul penuh telan. Nah, ulama jawab dah benda-benda gini kan. Jadi tak ada masalah sebab duduk dalam dah. Tapi daripada luar masuk dalam telan. Nah, ulama jawab dah benda-benda gini kan. Jadi tak ada masalah sebab duduk dalam dah. Tapi daripada luar masuk dalam, tu nak cerita apa tadi? Tentang masalah usolli. Ada ustaz mengajar kata siapa baca usolli batal sembahyang. Sekarang ni saya nak tanya, yang kita sebut usolli, kalau orang was-was dia banyak kali usolli nak. Yang kita sebut usolli tu dah masuk dalam takbir ke belum? Sebelum takbir atau selepas takbir? Sebelum takbir. Kalau sebelum takbir, masuk dah lagi dalam solat? Belum. Sebab solat tu bermula dengan takbir. Usolli sebelum takbir. Jadi tak ada kena-mengena dengan solat. Jadi macam mana ada orang mengajar kata usolli membatalkan solat? Nak batal apa solat tak masuk lagi? Orang tu tak nikah lagi. Dah dia kata batal nikah, cerai. Cerai apa nikah tak lagi? Nampak? Dia mau pakai baju pengantin, akad tak lagi. Tiba-tiba dia jumpa pengantin perempuan, dia kata saya cerai awak. Cerai apa nikah tak lagi? Faham? Mas sembahyang tak masuk lagi. Tiba-tiba dia kata batal sembahyang. Mabuk ketum ke benda? Jadi kita jangan mudah diperbodohkan orang. Bila kita jahil, tak ada ilmu, macam itulah. Orang kata, batal tak boleh sebut usolli tak usolli tak ada masalah. Sebab dia belum masuk dalam sembahyang lagi. Nak 18 kali usolli pun tak apa. Usolli. Tak apa. Tak ada masuk lagi solat. Jadi dia tak kacau pun solat tu. Cuma orang pandang gila lah. Jadi gila lah apa? Gila usolli. Kan? Kan tak? Itu je lah. Jadi biar jelas faham. Tapi bila masuk dah Allahu Akbar, tu masuk dah dalam sembahyang. Dan kita kena ingat, bila kita dah masuk dalam sembahyang, bagi solat fardu, kita tak boleh membatalkan solat dengan suka-suka. Melainkan dengan 3 syarat sahaja boleh batal sembahyang bagi sembahyang fardu. Yang pertama, kalau Allah panggil. Yang kedua, kalau Nabi panggil. Yang ketiga, kalau darurah, kecemasan. Itu. 3 ni je boleh batal. Lain daripada 3 ni, kalau dia batalkan juga, hukumnya haram, berdosa besar. Wajib taubat kepada Allah. Sebab dia membatalkan, dia tengah bertemu Allah. Macam kita lah. Ni contoh je contoh. Kan? Kita pergi ngadak Raja Sultan. Ampun tuanku beribu-ribu apa. Tuanku tengah cakap dengan kita ni Sultan. Lepas tu kita belah macam tu ya. Tak dikira derhaka dengan tuanku. Itu baru tuanku. Ni manusia je dengan kita. Tapi ni Allah Ta'ala. Dalam istiadat kita tengah bercakap dengan Allah dalam sembahyang tu, kita boleh belah macam tu je. Mana boleh. Was-was. Was-was sebab apa? Dia nanti ada perkara-perkara yang membatalkan solat. Kalau was-wasnya berulang-ulang, bukan dia tu nak batal, memang batal dah. Itu cerita lain. Itu cerita perkara yang memang membatalkan solat. Yang ni, dia sendiri nak batalkan. Boleh ke tak boleh? Macam tu. Jadi, nak batal dengan 3 syarat. Dia semayang dah ni. Lepas tu dia nak batal. Syarat pertama, kalau Allah panggil. Apa maksud Allah panggil? Mati. Tu Allah panggil. Maknanya mati. Mati memanglah. Batal lah semayang dia. Yang kedua, Nabi panggil. Sebab pernah berlaku di zaman Nabi. Nabi panggil seorang sahabat. Sahabat ni tengah semayang. Nabi panggil, dia tak nyaut. Nabi panggil, dia tak nyaut.
Dia, lepas habis tu, Nabi tanya, kenapa aku panggil kenapa tak nyaut? Kata sahabat ni, aku sedang solat. Nabi kata, sekalipun kamu sedang solat, kalau aku panggil, nyahut. Jadi kalau Nabi panggil, tapi sekarang zaman kita ada lagi tak Nabi? Tak ada dah. Jadi bila pula Nabi panggilnya? YB panggil tak payah. Yang ketiga, kecemasan. Contoh tengah-tengah semayang, nampak ada budak. Kita tengah semayang ni, budak lalu kat depan, dia main-main. Tiba-tiba nampak ada lubang. Budak tu nak dekat dengan lubang. Kita fikir kalau kita biar dia jatuh dalam lubang, mati. Maka kita boleh berhenti semayang, dia sambut dia, ambil dia, letak tempat selamat. Kalau kita tahan sangat sehingga menyebabkan jadi terkencing, jadi masalah menajis ini, boleh. Ataupun lajukan semayang itu. Kalau semayang itu dah dekat ujung-ujung, maka kita percepatkan. Tapi kalau semayangnya baru mula, boleh dibatalkan dengan sebab terlampau terdesak sangat. Itu dikira kecemasan juga lah tu. Mufarakah. Mufarakah berpisah dengan jemaah, kemudian semayang sendiri. Boleh. Tapi kalau Jumaat, kena tengok, Jumaat wajib berjemaah. Jadi dia kena dapat sekurang-kurangnya berjemaah dengan imam 1 rakaat. Kalau dah dapat lebih daripada 1 rakaat tu, boleh. Mana dah hujung. Nanti ada bab Jumaat dalam ni. Dalam bab Jumaat diterang. Contoh dekat ujung-ujung tahiyat akhir. Tu imam lama pula baca tahiyat akhir. Tu imam baca At-tahiyatul Allah. At-tahiyatul saja kat seminit. Nampak? Aku dah tak tahu kepik gini, jadi dah goyang-goyang gini lah. Kan? Tak tahan sangat, dia bagi salam dulu. Tapi sah tak? Sah, sebab dia dah dapat semayang dengan imam. Dia dah dikira berjemaah. Tapi daripada awal dia pisah tak boleh. Sebab tak boleh? Sebab solat Jumaat wajib berjemaah. Kalau dia pisah, dia tak dapat pahala jemaah. Bila tak dapat jemaah, Jumaat tak sah. Jumaat wajib berjemaah. Nanti kita belajar pula bab niat solat Jumaat. Niat solat Jumaat mesti niat imam atau makmum. Kalau tak niat, tak sah Jumaat. Tu panjang pula, nanti dia ada bab Jumaat. Bab khusus bab Jumaat. Nak keluar tu macam mana? Okey. Okey, antara dalam kitab-kitab fiqh yang besar-besar disebut letakkan tangan di hidung. Itu pertama, letakkan tangan hidung. Tapi ini bukan wajib. Ini dia ajar saja. Kenapa letak tangan di hidung? Seolah-olah macam kita nak buang sesuatu hidung kita ni. Mungkin himoh ke apa ke. Kemudian hulurkan tangan, memberi isyarat nak lalu. Kita pusing belakang, buat syarat ni, minta laluan. Orang di belakang kena sengitkan sikit badan supaya orang tu boleh lalu. Sengit jangan sampai dada lari. Jangan sengit gini. Sengit gini, lari arah kiblat, batal semayang. Jadi sengit jaga dada saja. Dada menghadap kiblat, bagi laluan dia masuk. Begitu. Kita pun lalu. Jangan lalu depan orang semayang gini, tak boleh. Lalu ke belakang gini sampai hujung. Sampai ke belakang. Habis. Macam tu. Kalau ada tingkap, lompat ke tingkap. Mana yang boleh lah. Lalu itu. Jadi orang yang belakang semayang tu pun dia kena mengaji lah. Kalau dia tak mengaji, masalah kita. Bila kita ulur tangan nak minta laluan, dia lah taini nak salam kata. Dia salam pula tangan kita lah. Orang nak lalu kan nak salam. Kan? Patutlah benda ni patutnya semua masyarakat kena mengaji, kena ada ilmu. Baru bila kita buat, jadi betul lah. Ini ada mengaji, ada tak mengaji. Bila kita buat, jadi ni macam mana nak buat ni? Ni apa dia nak ni? Apa dia ulur tangan kat aku ni? Dia bukan ulur tangan, dia nak lalu. Macam tu. Jadi yang kata letak hidung tu, itu satu. Satu lagi kata ulama', kalau rasa macam tak boleh keluar, kita duduk diam-diam situ. Kata kita dah terbatal. Ingat kalau dah terbatal wuduk, tak boleh teruskan solat. Jangan teruskan solat dalam keadaan tak ada wuduk. Contoh kita terkentut. Ni solat jemaah ni. Jumaat pula tu ramai. Kita duduk saf depan sekali. Sudah. Kan? Macam mana nak keluar? Jadi kita dah terkentut dah ni. Duduk diam-diam situ. Kalau rasa boleh keluar. Kalau rasa tak boleh nak lalu kat belakang macam kita buat tadi tu, duduk diam-diam. Jangan berlakon-lakon semayang. Dah terkentut ni, tapi buat-buat semayang. Dalam keadaan tak ada wuduk ni, kan? Maka hukumnya haram, setiap perbuatannya berdosa. Rukuknya berdosa, iktidalnya berdosa, sujudnya berdosa. Sebab dia semayang dalam keadaan tak ada wuduk. Jadi, duduk diam-diam, senyap gitu.
Tapi standby lah. Imam bagi salam je, orang dah sudah semayang ni cepat-cepat belah. Sebab mesti orang ramai akan tanya dia. Kenapa hang duduk diam? Kan? Tak boleh tak? Sebab ni kita ni. Semayang itu dia ada akwal dan ada af'al. Ada perkataan dan ada perbuatan. Rukuk tu perbuatan semayang. Jadi dengan kita rukuk, dikira kita buat satu perbuatan ibadah, perbuatan semayang. Sebab tu perbahasan rukuk lagi dalam, sampai orang ulama kata kalau nak salam orang, jangan sampai tahap rukuk, takut jadi merukuk pada makhluk. Sebab tu kalau orang tu duduk, kita nak salam dia, jangan kita salam macam ni. Jadi macam ni takut jadi tahap rukuk. Maka kita kena duduk dan salam. Baru tak jadi rukuk. Nampak tu? Sampai bab tu ulama bahas. Sebab rukuk hanya untuk Allah. Sujud pun begitu. Kan? Mana boleh sujud? Macam cerita filem Hindustan kan. Dia pergi cium kaki mak dia. Dia sujud. Tu lantaklah dia Hindu. Ni India kan. Hindustan, Hindu. Kita jangan ikut. Kita, walaupun mak kita mana boleh sujud dekat kaki mak. Sujud hanya pada Allah. Kan? Yang disuruh hormat ibu bapa. Bukannya pergi sujud. Tu perbuatan-perbuatan ibadat dia kena jaga. Begitu. Banyaklah. Sampai Syekh Ibnu Hajar dia bahas. Kan kita daripada sujud, kita nak bangun kan. Allah. Kan kita bila bangun, kita macam ni balik, kita pun ambil step macam ni. Kan? Tapi pandangan Syekh Ibnu Hajar, dia kata dia tak boleh buat macam tu. Ambil sujud, diri macam ni, terus bangun macam ni. Sebab pendapat dia, sampai kalau kita buat macam ni, dia jadi macam menunduk juga. Jadi macam tahap rukuk pada rukuk yang ditambah. Sedangkan rukuk sekali je. Jadi macam ni, jadi rukuk satu lagi. Itu pendapat Syekh Ibnu Hajar. Tapi ulama lain berpendapat kata tak apa. Sebab rukuk mesti ada niat rukuk. Jadi itu bukan niat rukuk. Itu sebab nak bangun. Jadi ini khilaf ulama sahaja. Tapi nak cerita ulama bahas terlampau detail sampai bab tu. Itulah namanya ulama. Yang kita ingat tok-tok guru ni macam orang biasa je. Tak. Mereka kupas dalam-dalam. Mengaji kitab. Lepas tu kadang kitab fiqah ni tebal-tebal. Bahas perbahasan dia. Gitu. Boleh? Okey. Penat pula naik turun. Baik. Jadi takbiratul ihram dan disudahi dengan salam. Bila kita dah sembahyang, okey. Kecemasan tak apa, kita nak selamatkan budak. Jangan kita buat warak pula, buat khusyuk situ. Nampak budak tu nak masuk longkang cobaan. Ya, aku khusyuk. Khusyuk mati kawan tu. Tak boleh. Kita batalkan solat, pergi selamatkan dia. Lepas tu nanti solat, buat lain lah. Tak apa, sembahyang lagi sekali. Kan? Selamat nyawa lebih utama. Menyelamatkan nyawa. Jadi kisah macam gempa bumi di Indonesia tu. Tengah-tengah sembahyang, kita tak rasa. Kalau orang Indonesia dia rasa. Masjid goyang, tiang goyang, habis jatuh ni. Lampu-lampu kipas apa semua. Jadi ada yang batas sembahyang lari. Betul tak perbuatan dia? Betul. Sebab menyelamatkan nyawa. Tapi kalau dia ambil jalan, orang cakap apa, jalan betul-betul Ubudiyah, tak nak lari, biarlah kalau Allah tak ada aku mati, terhimpak tiang sebabkan aku sembahyang, apalah, itu pilihan dia lah. Tapi kalau pada masalah umum dari segi syaraknya, boleh menyelamatkan diri dengan membatalkan solat. Sebab nyawa dianggap penting kan di dalam agama. Menyelamatkan nyawa. Jadi tak ada masalah itu. Baik, dan disudahi akan dia dengan salam. Dengan beberapa syarat. Dalam solat dia ada syarat. Bukan main hentam saja sembahyang ni. Dia ada syarat-syarat dia. Dan syarat-syarat tu kita kena mengaji. Yang tertentu. Jadi bermula syarat wajib sembahyang itu 5 perkara. Itu kita sambung nanti. Kalau tidak banyak lagi soalannya. Bila nak habis nanti kuliah. Kan? Jadi takat tu dulu. Okey, boleh. Diteruskan sembahyang.
sama ada kalau contoh haji ada anak yang lelaki, anak tu ganti tempat haji. Dia pula jadi imam. Haji masuk bil air, dah buang air kecil, ambil wudu lain, haji pula jadi makmum. Jadi imam boleh jadi makmum, makmum boleh jadi imam. Dalam situasi macam tu. Jadi boleh, tak ada masalah. Bukan dia orang kena tunggu. Tak payah batal. Sebab solat tak batal. Itu yang saya masukkan tadi. Solat tak boleh suka-suka batal. Selagi mana dia tak batal. Sebab nak terkencing tadi, tak apalah dia batal. Tapi yang lain tak nak terkencing pun, apa nak batal lah. Jadi teruskan dia semayang. Tak apalah, mulai hari ni boleh ubah. Cakap dengan dia, kalau ayah pergi tandas sebab tak tahan, abang sambung. Cakap dengan anak, abang sambung ni. Jadi imam. Jangan mak sambung. Allahu Akbar. Mak. Oh, ya ke? Boleh lah, insyaAllah lah, pelan-pelan lah kita mengaji. Jadi cukup sekarang ni pengajian kita dulu pada pagi ini. Nanti kita akan sambung pada pengajian kita yang akan datang dengan sambungan syarat wajib semayang. Syarat wajib semayang maksudnya, apa syarat yang menyebabkan seseorang itu wajib ke atas dia kena semayang. Semayang ni kadang-kadang jadi tak wajib juga. Jadi kena tengok syarat. Siapa yang disyaratkan wajib baginya semayang. Itu kita akan sambung pada kuliah yang akan datang jika diizinkan Allah. Jadi cukup sekadar tu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'malas salihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bimauti syuhada wa dikinal jannata ma'al anbiya'i alaihi musallatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.